fungsi serta itang kuasa bagi masjid Pengkalan Lebah Iman, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ribuan kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di taman syurga. Di saat manusia sibuk dengan kerja-kerja pada waktu maghrib ini. Waktu maghrib ni waktu yang sibuk. Jalan jam, pasar malam tak ada tangan, pasar raya tak ada parking, orang mancing ikan tengah makan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mari ke rumah Allah, boleh mari tak ada telinga. Itu menunjukkan tuan-tuan orang yang hebat di saat dan ketika ini. Mari duduk di tempat paling mulia di Pengkalan Lebah Iman ni. Saat ni tempat paling mulia adalah rumah Allah, dan majlis paling mulia ialah taman syurga, iaitulah majlis ilmu. Dan syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Kita ni masuk tahun baru hijrah dah. Tak sampai sebulan masuk tahun baru hijrah. Dan bererti umur kita dah bertambah satu lagi. Dan sekejap tadi hati kita dijentik dengan satu kematian. Yang sama-sama kita sembahyang tadi duduk kat depan. Dia pergi dah, bye-bye. Kita bila? Cuba tanya. Cuba buat tanda tanya di dada kita. Kita bila nak jadi lagu tu? Yang mana nombor-nombor kematian itu sudah berada dalam poket kamu masing-masing. Hari ini nombor dia nyala, maka dia pergi hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bila? Wahai yang muda, jangan kamu sangka kamu hidup sampai tua. Wahai yang tua, jangan kamu sangka kamu hidup selama-lamanya. Yang pasti kita akan pergi. Kalau nyala nombor itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau nyalalah nombor kematian itu, Tuhan panggil, maka kita tidak boleh tangguh walaupun sesaat nak cepat, satu saat nak lambat, tak boleh dah. Kita akan tetap pergi. Dan apabila kita pergi, kita tinggal segala-galanya dunia ini. Yang kita bawa hanya berapa perkara? 3 perkara. Tuan-tuan tahu dah gapo dia 3 perkara ni. Tu dia nama tazkirah, peringat balik. Saat ni baru mayat angkat keluar, bawa pergi ke perkuburan. Kalau itu pun tidak tersentuh lagi hati kita, maka inilah Allah sifatkan thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati mereka ni keras supaya batu, bahkan lebih keras daripada batu. Hak jenis ni. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak mengingati mati, kata Rasulullah. Aku dalam satu hari ingat kemati 70 kali. Itu Rasulullah yang maksum, tak ada dosa. Kita ni tuan-tuan, jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, sehingga di saat dan ketika ni kita boleh berada di masjid, kita boleh berada dalam majlis ilmu. Inilah persiapan kematian yang paling mantap. Mari duduk masjid, mari duduk dalam majlis ilmu ni, kita bersedia untuk mati ni. Sehingga kan ulama kata kalau mu mati dalam majlis ilmu seolah-olah mu mati fi sabilillah. Sebab apa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi talabil ilmi wa kana fi sabilillah hatta yarji'i. Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, maksud dia sesungguhnya dia berada fi sabilillah. Tak payah pikul lembing, tak payah pikul senapang pergi berjuang di Syria.
munduk dalam majlis ilmu pun fi sabilillah dah. Sehingga kan ulama kata kalau duduk tengah dengar, duduk seloping rebah dalam saf, maka mati syahid. Siapa kau perikat tu sekali tuan-tuan, pentingnya majlis ilmu dalam kehidupan kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tiga perkara yang kita bawa itu pastikan ada. Kalau tak ada semua pun, paling kurang salah satu mu ada benda yang mu nak bawa pergi jumpa Allah. Apa dia? Yang kita nak bawa pergi jumpa Allah ni tuan-tuan, sedekahun jariyah, sedekah jariah tu penting. Mana sedekah jariah? Tu, nampak tu. Atas jadah, tabung masjid ada, nak balik pani ambil dalam poket bubuh. Ni mu melabur untuk akhirat. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji. Kali sendirilah kalau bagi 10 sen. Jangan kata bagi RM1, kita tak ada duit. Ekonomi merosot hari ni. Bagi 10 sen ya. Berapa membiak? Tak ada niaga atas dunia lagu tu. Tu niaga yang Allah offer pada kita untuk kita bawa masuk kubur nanti. Yang mana sedekah kat masjid ni dia lain dengan sedekah kat pintu bank. Lah ni pintu bank jadi pasar tani. Tak percaya cuba pergi. Maybank Sungai Petani ke, CIMB ke, hok jual sayur ada, jual kacang ada, hok minta derma, macam-macam ada depan pintu bank sebab dia tahu situ tempat orang cucuk duit. Boleh sedekah situ, bukan tak boleh, tapi serabut sikit. Bui RM10, mana cukup cik RM10, mu cucuk tadi RM1,000. Bagi RM100 cik, Allah padanlah aku bagi RM10, kita tak bagi, dia turut sampai kat kereta. Kita tutup cermin, dia tutup cermin kita, cik, tambah lagi RM10, mu cucuk RM1,000 aku tengok tadi. Allah, kita pun buka cermin, bui dia RM20, dengan harapan mu pergi jauh-jauh aku serabut. Betul tak? Tapi mari semayang masjid Lebaiman tadi sudah cucuk duit sedekah kat Maybank tadi. Mari semayang kat masjid Lebaiman ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah semayang, nak tubik pintu masjid tengok ada tabung, maka kita ambil duit buh dalam tabung tu. Tak ada orang paksa kita. Betul tak? Tu ikhlas tu. Tak ada tu imam kata kalau tak buh dalam tabung balik lagi, mu balik keluar traffic light cabang tu lori tepuh. Apa mu tak buh dalam tabung masjid ada? Tak ada. So nak cerita itulah sedekah yang kita nak bawa ketika mana kita diusung supaya tadi. Apabila kita mati mengucap ya, malaikat pun terus hitung dah. Accountant, malaikat ada accountant. Nak tengok pahala kau banyak, dia tengok orang ni sedekah dalam komputer dia, dalam file dia. Dan yang kedua apa yang kita akan bawa? Yang kita akan bawa yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kita mari duk dengar sepatas lidah ni. Saya duk bagi ayat-ayat suci Al-Quran sepatas lidah ni. Kita balik ajar orang lain, kita boleh pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlun ajri fa'ili. Hadis sahih ni. Barang siapa yang mengajar sesuatu kebaikan, maka pahalanya sama banyak. Kalau mu ajar orang tu semayang, dia tak semayang. Kalau dia semayang, sampailah dia mati, kata ulama, pahala mu bagi 2 sebab mu ajar dia semayang. Itulah hebatnya al-ilmu yantafi'u bih ni. Apatah lagi mengajar Quran kalamullah. Sebab tu orang tua-tua dulu tuan-tuan berkat hidup dia, walaupun dia tak letak bayaran mengaji Quran, tapi rumah dia penuh mengaji Quran berkat hidup dia. Sebab apa? Dia duduk mengajar kalamullah. 2. Dan yang ketiga apa dia yang kita akan bawa? Yang ketiga, wa waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang berdoa kepada kedua ibu bapa. Jadi 3 benda ni lah kalau kita akan bawa ketika mana jasad kita kaku tidak bergerak lagi,
maka hak ni kita akan bawa masuk kubur. Siapa masuk hidup dia buat 3 benda ni, hantar anak sekolah tahfiz, hantar anak sekolah agama, dia sedekah, dia mengajar orang, maka dalam kubur pahala dia banyak. Pahala tu apa? Pahala tu duit untuk kita shopping di akhirat nanti. Ingat. Nah. Dan pada malam ni juga tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi satu doa husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Sebaik-baik kesudahan. Siapa baca doa ni kata ulama, dia makin tua jadi makin baik. Husnul khatimah ni ada 2 makna. Tengok dalam tafsir dia kata husnul khatimah ni mu makin tua makin dekat dengan Allah. Kesudahan hidupmu mu makin dekat dengan Allah. Biarlah masa muda mu jahat. Tak ada lah kat Lebay Mang ni masa muda orang kenal belaka mu ni perampok. Contoh. Nah. Orang kenal belaka mu masa kuda makan pi kuda. Masa muda. Orang kenal belaka mu masa muda dulu pelacur. Tapi mari hari tua duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu ni sebaik-baik kesudahan. Nah. Tapi berapa ramai yang kita jumpa tuan-tuan, masa mudanya hebat. Masa mudanya guru Quran. Masa mudanya tu imam. Masa mudanya pergi umrah tiap-tiap tahun, puasa sunat Isnin Khamis, tapi mari hari tua umur 62, masjid pun tak mari, sembahyang pun tak nak, baca Quran pun puas balah dengan anak cucu suruh baca, sedangkan dulu mu guru Quran. Tak nak ni kesudahan lagu ni. Dan tak dan tua elok lagi pun dah nyanyuk dah. Nah, kita tak nak ni kesudahan yang tak baik. Ha? Dan yang kedua kata ulama, kesudahan yang baik itu mu nak mati ke lagi boleh mengucap. Siapa mati dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syurga tempat dia. Akhirnya dia boleh masuk syurga. Ingat. Nah, maka doa husnul khatimah ni saya nak baca beramai-ramai pada malam ni. Mudah-mudahan kita mati diusung supaya tadi sebaik-baik kesudahan. Apa itu kesudahan? Kesimpulan. Tali, kalau tali kesudahan dia kita simpul elok, maka eloklah tali tu. Tapi kalau kesudahan tali tu berjerabu, berberai, maka rosaklah tali tu. Maka kita nak simpul hidup kita dengan doa ni. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina. Ya Allah, bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tamatlah hidup kami dengan sebaik-baik penamatan. Jangan engkau sudahi hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat kesudahan. Allahumma khtim lana bil Islam wa bil iman wa bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, akhirilah hidup kami, temuilah ajal kami dengan kalimah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku makin tua, makin dekat denganmu, ya Allah. Dan biarlah aku nak mati nanti boleh mengucap dan menyebut namamu, ya Allah, dengan keberkatan doa aku baca malam ni beramai-ramai, ya Allah. Ya, mari tu doa nak kesudahan yang baik. Apa itu husnul khatimah? Dalam tafsir juga menyebut husnul khatimah ni mati hari Comel, mati hari Jumaat bulan puasa, mati di suasana yang cantik, bukan mati atas jalan raya cabut betih, cabut pohon, aksiden. Mati dalam sah semayang, duduk tengah mengaji Quran, duduk dalam majlis ilmu. Tu husnul khatimah tu. Jadi kita minta dengan doa ni tuan-tuan, biar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang penuh kehormatan. Mati depan Kaabah walaupun yang tipu kau kering baru ni, tu mati yang cukup-cukup mulia. Sebab tu mayat senyum-senyum belaka tak? Sebab apa? Dia mati depan rumah Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hidup atas muka dunia ni, sebelum mati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia maksud dia? Maksud dia, Tuhan uji mu hidup atas muka dunia ni dengan pelbagai ujian. Tuhan uji kamu dengan ketakutan, khauf, takut. Tuhan uji kamu dengan ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kemusnahan harta benda. Wal anfusi, jiwa raga. Wath thamarat, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, mu beritahulah berita gembira pada orang yang sabar. Dan apabila kamu ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ucaplah kalimah ini, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu baru betul. Kita hari ni inna lillahi ke apa dia? Inna lillahi kita baca tika mana? Tengok mayat depan tadi, inna lillah. Sebenarnya dalam Islam, inna lillah ni ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan yang paling bagus kita ungkapkan, yang paling bagus kita lafazkan ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan uji kita dengan ketakutan atas muka dunia ni apa dia tuan-tuan? Tuhan uji kita dengan penyakit. Penyakit-penyakit tu kita takut. Tak ada orang tak takut penyakit. Penyakit selidih, takut. 2 hari lepas saya pergi jumpa Ustaz Asli, masuk USN Kubang Krian, nak bedah tulang belakang. Saya pergi jumpa dia sebelum belah sejam. Saya kata sabar banyak tadi, kata Tuhan nak uji kamu dengan penyakit ni, selidih tak boleh nak berdiri. Maka aku takut ni Syekh, dia kata nak belah tulang belakang ni, aku takut lumpuh. Memang pun ada orang yang Tuhan uji dia dengan penyakit darah tinggi, kecil manis, jantung. Ada orang yang Tuhan uji dia dengan harta, tak ada duit. Ada orang yang Tuhan uji dia dengan suami dia. Dia suka mari masjid, suami semayang pun tak ramai. Ada orang yang Tuhan uji dia dengan isteri dia. Ada orang yang Tuhan uji dia dengan anak-anak dia. Mak ayah mari masjid hebat, ayah ustaz, mak ustazah, tapi anak makan pil kuda banyak. Anak duk melepak malam-malam pukul 2 tak balik lagi, isap rokok, baru belajar tingkatan 2, ramai. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ujian yang paling susah manusia nak temui, nak hadapi, ialah penyakit. Apa itu penyakit? Penyakit itu Tuhan nak nyatakan bahawa mu tu adalah makhluk. Apabila makhlukmu sakit, tak sekira lah hebat mana mu sekalipun, mu sakit. Mu raja ke, mu Perdana Menteri pun paling kurang mu kena semua demam, sakit kepala tu perkara biasa.
Jadi penyakit-penyakit ni manusia takut. Dan apabila kita sakit, maka Allah adalah penyembuhnya. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Barang siapa yang Allah uji dia dengan suatu penyakit, maka tidak ada orang lain yang boleh tarik balik penyakit itu kecuali aku, kata Allah. Maka Tuhan bekalkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini ayat-ayat penawar, ayat-ayat yang boleh jadi ubat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Quran tu ada ayat-ayat ubat dan merupakan rahmat pada orang mukmin. Tidak kau sembuh penyakit itu satu rahmat. Nah, yang menjadi persoalan hari ni nak baca ayat mana? Sakit kepala ayat mana? Ustaz batu karang ayat mana? Jantung, darah tinggi, kecil manis ayat mana? Semuanya disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi malam ni saya nak beri ayat-ayat tu. Sebelum tu saya nak tahu jemaah kita kat Pengkalan Leban Mat ni sakit apa paling ramai, nak bagi ubat. Kena cerita sakit gapo. Nak suruh ceramah bab ubat 3 hari tak habis. Sebab tu saya tanya sakit gapo nak bagi. Gaut kita beri ubat cara gaut. Sakit apa paling ramai? Ada penyakit tak? Apa saya tanya dah? Dah malu nak cerita, saya tanya. Siapa ada kecil manis? Cuba angkat tangan. Seorang pun tak ada. Oh, belakang ni seorang yang kecil manis. Hebat buruk ni. Perempuan ada tak muslimat kecil manis? Seorang tak ada. Bagus. Ingat, saya tanya betul-betul ni, siapa angkat tangan sedangkan dia ada kecil manis, dia cepat sembuh lagi. InsyaAllah. Dan siapa ada kecil manis, dia tak angkat tangan balik, kecil manis dia naik, confirm. Sekali lagi saya tanya, siapa ada kecil manis, cuba angkat tangan. Memang betul, seorang je di Masjid Pengkalan Leban Mat ni. Tahniah Tok Imam kerana jemaahmu sihat. Seorang je kecil manis, alhamdulillah. Dan siapa ada darah tinggi, cuba angkat tangan. Darah tinggi 1, 2, 3, 4, 5. Darah tinggi ramai Ni orang kaya-kaya belakang ni. Duk mikir banyak Maka darah tinggi ni dia sakut paut dengan penyakit apa yang paling kita takut, tuan-tuan? Kalau tinggi darah terlalu tinggi, dia akan kena satu penyakit. Penyakit apa? Stroke. Umur depan saya ni umur stroke ramai dah ni. Stroke ni dia umur pecing. Pecing cikgu besar 2 bulan, stroke contohlah. Jadi stroke ni kita takut. Darah tinggi, kecil manis, jantung mu boleh mari masjid lagi. Sakit gaut walaupun dengan tungkak mu boleh mari semaya dalam sah lagi. Tapi kalau kena stroke, duduk tengah-tengah makan bunga waya, nak mari masjid lagu mana? Maka malam ni saya nak bagi doa stroke. Kata ulama, siapa baca doa ni dia tak akan kena stroke. Nak ke tak nak? Kita baca ramai-ramai. Letak tangan kanan kat dada kiri, insya-Allah. Tangan kanan dada kiri. Baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta berlindung daripadamu daripada penyakit Rihul Ahmar, iaitu stroke. Aku minta berlindung daripadamu ya Allah daripada penyakit urat saraf, sendi tulang. Aku minta berlindung daripadamu ya Allah
daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kencing mani, dan jantung. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta jauh daripada penyakit strok, urat saraf, sendi tulang, dan daripada penyakit 3 serangkai, ya Allah. Niat molek dah. Okey, lepas tangan. Tuan, boleh ingat tak? Panjang tu Ustaz, tak apalah. Urat saraf sendi tulang mu tak payah baca, sebab sakit urat saraf sendi tulang, gaut, sakit pinggang mu boleh mari masjid lagi. Tak apalah mu tak sebut 3 serangkai, darah tinggi, kencing manis, jantung pun, sebab mu boleh mari masjid lagi. Kita minta hak stroke je. Boleh? Mudah je tuan-tuan nak ingat doa stroke ni, dia serupa dengan doa masuk tandas. Tempat khubuthi wal khabar itu mutukar jadi rihul ahmad. Jadi doa tu. Okey, ikut saya baca. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar. Boleh ingat tak? Ubah situ ya, insya-Allah tuan-tuan. Saya nak paksa tuan-tuan dan puan-puan malam ni kena ingat juga sebelum tubik pintu kaca tu. Kalau hak tu pun mu tak ingat, tak tahulah mu ni orang kawan tu raya. Pendek je tu. Sebab apa saya sayang pada tuan-tuan dan puan-puan, nak tengok tuan-tuan ni tak kena stroke, boleh mari masjid sampailah kita tua. Bacalah doa tu. Darah tinggi dia tak jadi naik ni doa ni. Mudah-mudahan kita sihat. Kalau kita sihat, seronok buat ibadat. Betul tak? Sebab tu kita nak sihat tu. Orang lutut kuat semayang, seronok tu imam baca panjang. Tapi orang sakit lutut, Allah tu imammu baca panjang, walau ni celaka mu. Aku sakit lutut. Orang sihat sujud lama atas sejadah keluar air mata khusyuk. Tapi orang sesemua sujud lama basah sejadah keluar apa? Bingung. Tak seronok buat ibadat tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berapa ayat dah bagi ni? 1, 2 ayat dah saya bagi. Dan ayat yang ketiga saya nak bagi pada malam ni. Kata ulama, sesiapa yang membaca ayat ini, kalau dia ada penyakit, penyakit tu akan muntah. Tak ada penyakit jadi antibiotik. Dan kalau dia mati atas muka dunia ni pun bukan sebab penyakit. 5 patah je ayat dia. Ayat ni saya ambil di mana? Ayat ni saya ambil dengan tok guru saya di Mesir dulu, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali nama dia. 22 tahun yang lampau saya talaqi 2 kitab dengan dia. Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan dengan Sarimu Battar. Cara kau perubatan Islam, cara kau sihir. Saya mengaji dengan dia beberapa tahun. Habis mengaji, dia pesan pada saya, dia kata membacalah ayat ni, insya-Allah musihat. Betul tuan-tuan dan puan-puan, saya duk amal ayat ni. Walaupun saya ceramah 1 hari 1 negeri, saya tak ada penyakit. 1 hari 1 negeri. 3-4 hari lepas saya di Beaufort. Mana Beaufort? Dengan petani Sabah. Habis di Beaufort di Kuala Penyung, masjid dalam kampung orang Kristian. Walaupun 10 orang, kita rasa bangga lah. Habis di Kuala Penyung, mari pula di Papar, duk main round Sabah seminggu.
balik Sabah pergi ke Kuantan, daripada Kuantan Kota Baru, daripada Kota Baru 2 hari lepas saya di Sungai Petani juga, di Pulau Pinang, di Penang. Semalam saya forum dengan Ustaz Sahur di Taman Kempas. Malam ni saya ceramah di Masjid Pengkalan Lebaiman. Esok saya di Terengganu. Bukan ada helikopter tuan-tuan. Tapi nak cerita, walaupun jadual saya padat, tidur atas kereta, saya tak kena selidih. Walaupun makan pagi, makan tengah hari, rumah saya, kereta saya tak ada penyakit. Baru ni saya masuk terowong MRI sebab letih sangat. Doktor cek, nyala mesin, keluar mesin, doktor jaga mesin, pakar tu salam dengan saya. Tahniah Ustaz. Kata, apa doktor? Ustaz tak ada penyakit. Saya doktor pakar jaga mesin ni ada macam mana? Dia kata, mesti Ustaz ada amal mana-mana ayat ni. Saya nak ambil ayat ni dengan Ustaz hari ni, tolong bui kat saya. Saya kata boleh. Kerana jadi penceramah ni tuan-tuan, cepat boleh menyakit. Siapa nak cepat boleh menyakit, jadilah penceramah. Tengok Ustaz Kazi tumbai baru ni tengah ceramah, jantung baca. Ingat apa ni? Buat balik dengan helikopter. Ni saya balik Sabah, dia pergi Sabah pula ni, baru balik hari ni. Bapa jadi penceramah cepat boleh menyakit? Kurang rehat lagi. Sebab lepas ceramah mujamu sedap-sedap. Kalau Masjid Pengkalan Lebaiman ni malam ni sembelih lembu, kau penceramah dia taruh dah, dia simpan dan lauk untuk penceramah. Dia taruh apa? Otak lembu, perut muda, limpa, hati, bagai kolesterol belakang. Penceramah makan tak khabar ingat, 3 pinggir duduk di hotel Sungai Petani, malam duduk dalam ekor, beku lemak dah jatuh. So sebab tu saya lepas ceramah saya minta maaf, saya tak makan. Saya nak hidup lama lagi. Tolonglah jangan jamu aku dah. Staf-staf saya tu gemuk tembur belakang dah tu. Hak saya tak makan, pokok dia makan, tak apalah. Jadi nak cerita kesihatan saya ini, saya nak alirkan kepada anda pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan tak ada penyakit. Batuk, demam, sakit kepala, benda biasa. Sakit besar-besar tu maksud saya. Darah tinggi, kecil manis, jantung, gaut ke, insya-Allah kita amal ayat ni, kita sihat tuan-tuan dan puan-puan. Nak ke tak nak ayat tu? Nak tadi lagi duduk tunggu titik doa Elio ni. Ayat tu tak payah salin, tak payah tulis tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada bawa buku saya, Aku Sakit Dia Penyembuh ni. Dalam buku ni semua ada doa-doa. Saya nak ceramah di TV. Kat kedai buku harga dia 35, sini hanya 25. Saya bagi tempoh 10 tahun bayar. Mu jangan bayar malam ni, 10 tahun saya bagi tempoh. Nak bayar lagu mana Ustaz? Ada nombor akaun kau surat 186. Kalau mu hidup mu masuklah. Kalau mu terlupa saya halal, mu mati pun saya halal. Yang penting saya nak ijazah doa-doa ada dalam ni. Siapa nak boleh angkat tangan sekarang, kita baca ramai-ramai. Tak rugi kita ada buku tuan-tuan. Kita beli baju lusuh, beli makanan basi, beli kereta buruk, beli buku, kita bawa masuk kubur. Al-ilmu yantafi'u bih. Saya nak ijazah doa ni. Saya baca kali pertama, saya kata niat mutah penyakit. Saya baca kali kedua, saya kata niat antibiotik. Saya baca kali ketiga, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Boleh tak? Baca dah ni. Siapa dapat buku, ayat tu dikulik buku. Dikulik buku. Buku hantar tu silap tu. Tolong tukar buku ni. Tajuk dia Aku Sakit Dia Penyembuh. Tapi tukar kat luar. Baca 7 kali belum saya baca. 7 kali belum saya baca. Nak ijazah ni bukan mudah tuan-tuan. Tok Imeh, Tok Bila, Tok Siok, Ustaz Rejak, saya bagi sagu hati. Baca molek, ngajarlah dengan kitab ni. Mudah-mudahan kita ada keberkatannya.
Isteri ambil, suami ambil, hak isteri ambil tu ke anak kita duk ngajar Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak tu. Mudah-mudahan ada kesembuhan. Anak nangis tengah malam boleh baca ayat-ayat dengan izin Allah. Tangan kanan dada kiri nak baca ni 5 patah ni. Bagi kameraman kita satu mu. Tolong ambil saya satu. Tarik nafas 3 kali mengucap. Setiap kali tarik mengucap. Nak masuk antibiotik lai jatuh ni bukan mudah. Baca biar bergema ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit jasmani, rohani, muntahkan penyakit itu ya Allah. Ya molek. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku tidak ada penyakit, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku ya Allah. Niat molek. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pendek je tu. Nak baca berapa kali Ustaz? Saya tak minta banyak, sekali pun belum tentu membaca. Nak baca 3 lagi comel, 7 lagi molek. Sudah semayal, letak tangan kanan kat dada kiri. Sebab apa dada kiri? Sebab jantung duduk belah kiri dah. Tak ada manusia jatuh belah kanan. Jantung duduk belah kiri. Sudah baca tarik nafas, niat mutah penyakit, niat antibiotik. Ingat tuan-tuan, kata ulama, kita mati tak muka dunia pun bukan sebab penyakit. Hebat tak hebat ayat ni? 22 tahun saya amal, setakat ni penyakit saya zero, tak ada penyakit. Walaupun saya makan tak pernah pantang, cuma pantang tengok saya makan, tak ada penyakit. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Yakin tu yang paling penting. Ada soalan? Dan kat luar nanti siapa ada anak degil, suami degil, anak nak puasa, saya dah bawa kismis penawar ni, boleh cuba. Cuma kalau anak degil nak puasa, bagi 5 biji sekali bagi. Kalau suami degil tak dengar saya cakap, tak makan sama, bagi 40 biji sekali telan. InsyaAllah jadi baik. Kalau tak jadi baik juga tu bukan orang tu. Siapa sakit-sakit sendi, lengan-lengan badan, ada minyak kemuning hitam saya bawa ni, boleh sapu kat lutut, sapu kat mana-mana sakit, gout dan sebagainya. Siapa jiwa kacau, tidur malam mimpi takut, ada kasturi syifa ni, sapu kat nadi dia dengan izin Allah. Ada soalan? Dan siapa rumah dia ada nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store, pergi rumah anak di Sungai Petani, duduk rumah flat, bunyi guli, kursi atas, tu menunjukkan rumah anda ada penghuni yang tak bayar sewa. Nak buat lagu mana? Baca ayat kursi Rasulullah suruh, azan Rasulullah suruh.
Ataupun kita tampas satu surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin ni. Rupa-rupa Nabi Sulaiman dah warning pada Ifrit, jangan masuk dalam rumah orang ni dan jangan kamu sakiti anak-anak di atas rumah ni. Dengan izin Allah. Ni ikhtiar lah. Dengan syarat tuan rumah tu kena semayang lah. Kalau tuan rumah tu jin Ifrit dah, mu tak payah tampas. Maya subuh pukul 11, maka mu tak payah halal jin lah, mu tu jin dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan nak tanya boleh tanya. Sila. Ya. Okey. Ustaz, saya nak beli 2 biji, saya tak mampu, so saya nak photostat. Ustaz izin tak? Saya izinkan. Saya ikhlas lillahi ta'ala, bukan saya nak menego. Kalau saya nak menego, saya nak duit malam ni. Nak berminyak kereta kelik. Tapi saya beri tempoh 10 tahun. Nombor akaun duk muka surat 186. Bukan saya telefon tiap-tiap minggu tanya masuk ke tak. Saya tak akan telefon tuan-tuan sampai tuan-tuan mati. Kalau lupa saya halal, mati saya halal. Cuma mu jangan buat-buat mati, sudahlah. Saya izinkan nak photostat, tak ada masalah. Cuma mu jangan jual, sudahlah. Begitu juga dengan ungkapan ni. Nak photostat, banyak mana pun photostat. Syarat tapet di rumah mu mana anak mu je. Ambil ibu satu kak, ikut mu lah. Nak photostat lagu mana pun. Sebab kita bukan nak menego, tuan-tuan. Nak bagi kemudahan pada anda. Ada soalan? Jadi, saya nak minta dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara. Yang pertama sekali, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong amal ayat saya bagi pada malam ni. Boleh tak? InsyaAllah. Berapa ayat saya bagi? 3. Yang pertama, saya bagi ayat yang dekat dengan hati kita. Sudah sembahyang maghrib tadi, kita sembahyang jenazah. Ingat tak? Diusung jenazah tu tubik, kita pakat tengok. Ingat suatu hari nanti kita juga lagu tu. Dan kita minta kalau boleh kesudahan yang baik. Yang bergulung balik ni. Kesudahan yang baik ada berapa? 2. Yang pertama, makin tua makin dekat dengan masjid. Yang kedua, nak mati boleh mengucap. Maka saya baca doa kesudahan yang baik. Ikut saya baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tu doa kesudahan yang baik. Sebab apa? Sebab saya tengok depan saya ni pala ubang belaka dah. Betul tak? Ji belakang tu rambut sama putih dengan piah dah. Ingat, mati kau dekat, maka kalau kita mati kau dekat, kita kau dekat dengan masjid, beruntung mu hidup atas muka dunia ni. Tu doa pertama saya bagi. Doa yang kedua saya bagi, doa apa? Saya kata sejenis penyakit ni bahaya. Ada darah tinggi, kecil mani, jantung, batu karang, gout, stroke, boleh mari lagi masjid. Kena Rihul Ahmad, duk tenganga di rumah makan pokok wayang, tak boleh nak mari masjid. Maka saya minta pendinding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca beramai-ramai doa stroke. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta berlindung daripadamu daripada penyakit stroke. Aku minta berlindung daripadamu daripada penyakit urat saraf, sendi tulang dan 3 serangkai. Ingat tu doa tu. Dan saya paksa anda tadi dengan satu doa. Paling kurang mu ingat doa stroke tu. Biarlah orang lain mu tak boleh ambil apa malam ni pun, sebab kita ni tua nyanyuk dah, ingat doa stroke.
capung ada orang masuk tanda, buan khubuthi wal khaba'is, buhrihul ahmad. Jadi doa stroke. Minta tuan-tuan. Saya takut kena stroke tuan-tuan. Tak boleh buat ibadat dengan sempurna kita. Semua orang takut stroke ni. Yang mana umur kamu depan saya ni, itulah umur stroke. 60 ke atas. Tu takut tu. Tak? Maka baca doa tu. Dan saya bagi satu ayat lagi pada tuan-tuan dan perempuan. Yang 5 patah ayat itu. Kata ulama, ada penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, dan mati atas muka dunia bukan sebab penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Ringkas je, 5 patah je. Kalau ingat 3-3, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagus kalau ingat 3-3. Kalau tak ingat 3-3, mu jangan buang 3-3, mu ambil paling kurang doa stroke tadi. Jadi selamat mengamalkan doa-doa tersebut. Kalau tak sembuh penyakit pun tuan-tuan, kita boleh pahala, tak rugi. Duk baca wa idza maritu ni, kita boleh pahala walaupun penyakit kita tak sembuh. Itulah hebatnya perubatan Islam ni. Dan kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, tolong dengar molek darah tinggi, kencing manis, jantung. Kita sihat, mak ayah di rumah sakit, jiran sepupu sepapa kita sakit, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir, period tidak menentu, ataupun pergi hospital dia kata tak ada penyakit. Untuk jadi antibiotik, saya bawa sejenis kayu ni, warna hitam ni, bukan arang ni. Kayu ni nama dia kayu kemuni hitam. Kita rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan minyak mutu ni. Rendam 3 minit, tak rasa kelak, tak rasa pahit, air jadi kuning, minum air dia segelas sehari. Orang yang kecil manis, darah tinggi 18-20, minum segelas dah turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang tu sembuh dengan jayanya. Apa guna ada duit, kita sakit. Jadi nak cerita pada kita, ubat-ubat yang orang asli duk makan ni kita kena guna. Tak ada kita jumpa orang asli daripada baling, duduk di hospital baling, darah tinggi, kecil manis 20, tak ada. Sebab apa dia duk minum benda-benda seumpama ni? Sampai bila dia boleh guna? Sampai bila-bila, dengan syarat jangan bagi hilang. Kalau anak 5 orang, potonglah 5 bagi dengan izin Allah. Saya kata rendam, bukan telan, mampus. Kayu ni besar ni. Dengan izin Allah, ikhtiar kita. Sembuh tak sembuh cerita lain, yang penting kita ikhtiar. Itu yang kita nak. Jadi tuan-tuan dan perempuan, malam ni juga kita nak buat rawatan. Sekiranya ada, saya nak tanyalah ni, berapa orang nak buat rawatan malam ni? Cuba angkat tangan. 1 2. Tu lebih lah. Staff saya belakang duk bilang tu, lebih 10 orang saya buat, kurang 10 orang ambil alamat saya pergi Kuala Lumpur. Sebab tu saya tanya betul-betul ni, siapa nak buat rawatan tolong angkat tangan. Penyakit hospital kau, darah tinggi, kecil manis kau, saka, sihir, santau kau. 1 2 3 4 5 6. Muslimat seorang pun tak ada. Tengoklah saya pertimbangkan lepas ni lagu mana. Kalau kata saya tak ada buat rawatan pun jangan salahkan saya, sebab saya dah tanya 2 kali. Kita akan tengok nama kat luar tu berapa orang kat gini. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kat luar juga sana ada tabung Masjid Jami' Darul Hakim di selatan Thailand, Narathiwat, yang mana dia letak kertas ni depan ni saat ni. Dia minta tolong saya umum. Saya umumlah sebab itu saham akhirat. Tak kira lah masjid tu Narathiwat ke, di Malaysia ke, di Syria ke, yang penting dia rumah Allah. Sama je statusnya di mana-mana dah. Siapa nak bagi sedekah, siapa nak bagi sumbangan, boleh walaupun RM1. Bukan minta banyak pun.
kita tahu kita bukan ada duit, bagi RM1, RM10 itu alhamdulillah lah, dengan izin Allah. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik ke dalam tubuh badan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum.